Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Shah dan ini adalah video laporan projek pembangunan lestari bagi tim 8. Seterusnya saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan secara ringkas sahaja. Seperti yang anda semua boleh lihat, kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli dan saya merupakan bendahari bagi kumpulan ini. Jadi kita akan masuk kepada bahagian pengenalan. Kumpulan kami telah memilih untuk melaksanakan kempen. Jadi nama program ataupun nama kempen kami ialah Jom Buat 3R. Objektif ialah untuk memberi kesedaran di samping melakukan aktiviti 3R di rumah. Jadi kumpulan kami telah memilih Instagram sebagai platform utama untuk melaksanakan kempen kami. Kempen ini bertujuan untuk mencegah pencemaran yang kian berleluasa di bandar dan di luar bandar yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti manusia seperti pembuangan sampah yang bertempat, pembuangan sisa toksik dalam sungai, pencemaran udara, pencemaran air. Dan matlamat kempen ini untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Assalamualaikum, nama saya Syafrin bin Abdul Ghani. Nombor metrik S54391. Saya akan membentangkan tentang belanjawan kempen 3R. Kempen 3R yang telah dijalankan selama seminggu yang lalu, kami tidak menggunakan sebarang belanjawan kerana barang yang digunakan kebanyakannya barangan kita semula yang ada di sekitar rumah. Contoh barangan yang kami gunakan iaitu polistrina, tapis dan juga bekas air dan diguna pakai semula sebagai pasu untuk tanaman tumbuh-tumbuhan. Hai, saya Azizul Fahmi. Saya pula akan menerangkan tentang pelaksanaan projek untuk kumpulan 8 iaitu projek 3R. Okey, ini adalah jadual pelaksanaan projek untuk kempen 3R kumpulan 8. Sepanjang November 2020, kami telah melakukan perbincangan tentang projek kami dan kami telah melaksanakan kertas kerja untuk dinilai dan disemak oleh pensyarah kami. Pada 1 Disember 2020, kempen 3R kami telah dilaksanakan setelah mendapat kelulusan dan dinilai oleh pensyarah kami, dan kami telah melancarkan akaun Instagram kempen 3R. Pada 10 Disember 2020, sebahagian daripada kami telah melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan kempen 3R dan merekodnya dalam bentuk gambar ataupun video. Untuk sepanjang 20 hingga 25 Disember 2020, kami telah memaparkan info-info berkaitan kempen 3R di akaun Instagram kumpulan kami. Dan pada 26 Disember 2020, kami telah melakukan soal selidik terhadap peserta dan orang ramai tentang pemahaman mereka tentang isu kempen 3R melalui penyediaan soalan ringkas di dalam bentuk Google Form. Soalan-soalan ini kami telah sebarkan melalui aplikasi WhatsApp dan juga kami telah letakkan di akaun Instagram kami. Dan pada 30 Disember 2020 hari ini, kami telah melaksanakan pembentangan hasil projek kempen 3R kumpulan kami. Yang ni gambar bukti kami melakukan perbincangan projek kami melalui aplikasi Google Meet. Ini pula akaun Instagram projek kumpulan kami yang kami telah lancarkan, dan di sinilah kami telah menyimpan info-info dan aktiviti yang kami buat sepanjang projek kempen 3R kami. Dan ni yang terakhir antara contoh paparan info berkaitan 3R di akaun Instagram kempen 3R. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hassan, S60027, ingin membentangkan tentang pelaporan penyertaan peserta. Kempen ini kita lebih fokus kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan muda yang mempunyai platform media sosial. Dan jika platform media sosial ini memudahkan lagi kempen ini untuk berjalan,
dan semua peserta juga adalah bebas untuk menyertai. Sasaran target kita lebih 30 orang peserta dan menjawab borang soal selidik yang diberikan menggunakan Google Form. Okey, borang ini telah diberikan sebelum ini semasa program dan borang ini telah direspon sebanyak 60 orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Run Hakim, S59105. Saya akan membentangkan pelaporan kajian keberkesanan kempen 3R melalui soal selidik. Berdasarkan kajian soal selidik ini, terdapat seramai 60 orang responden. Responden berumur sekitar 19 tahun hingga 25 tahun. Melalui soal selidik ini, semua responden tahu serta memahami konsep 3R adalah berkaitan dengan kitar semula. Seterusnya, melalui kajian soal selidik kempen 3R, seramai 98.3% responden tahu maksud 3R adalah Reduce, Reuse and Recycle. Manakala 1.7% responden tidak tahu maksud 3R. Tambahan pula, seramai 93.3% responden tahu tentang kepentingan kitar semula, manakala 6.7% tidak tahu tentang kepentingan kitar semula. Selanjutnya, 100% responden setuju bahawa program kempen 3R memberi maklumat dan kefahaman yang sangat berguna berkenaan penjagaan alam sekitar, serta kempen 3R juga dapat memupuk semangat cintakan alam sekitar. Sekali, sebanyak 93% responden mempunyai tahap kefahaman yang cemerlang, 5% responden mempunyai tahap kefahaman yang baik dan 2% responden mempunyai tahap kefahaman yang memuaskan tentang 3R. Kesimpulannya, kempen 3R memberi banyak maklumat kepada semua individu tentang kepentingan kitar semula dan dapat memupuk semangat cintakan alam sekitar dalam diri seseorang individu. Melalui kajian soal selidik ini, kami dapat mengetahui keberkesanan kempen dan kefahaman seseorang individu tentang 3R. Terusnya, bahagian jangkaan kempen yang telah berjaya dicapai. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan. Kempen 3R ini telah berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan para peserta mengenai alam sekitar. Misalnya, melalui kempen ini, peserta telah digalakkan supaya mengamalkan konsep 3R dalam kehidupan seharian bagi melindungi alam sekitar daripada tercemar. Dengan ini, alam sekitar akan lebih terjaga dan dapat dikekalkan untuk kegunaan generasi akan datang. Yang kedua ialah peka terhadap isu alam sekitar. Kempen 3R ini telah menjadikan para peserta lebih peka mengenai perkembangan isu-isu alam sekitar di dalam negara kita. Di samping itu, mereka kelihatan lebih proaktif dan pantas dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk menjaga alam sekitar. Hal ini bertujuan supaya keindahan alam sekitar dapat dikekalkan dan dirasai oleh generasi yang akan datang. Yang ketiga ialah menyayangi alam sekitar. Kempen 3R ini telah menerapkan perasaan sayang dan cinta akan alam sekitar dengan lebih mendalam dalam diri para peserta. Hal ini supaya peserta tidak melakukan kerosakan yang boleh menjejaskan alam sekitar di masa akan datang. Yang keempat ialah memberi kesedaran. Melalui kempen 3R ini, para peserta telah diberikan kesedaran mengenai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Hal ini kerana manusia dan alam sekitar saling bergantung antara satu sama lain. Misalnya, manusia memerlukan oksigen yang dikeluarkan oleh alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan secara berterusan untuk meneruskan kehidupan harian. Manakala, alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan pula memerlukan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia semasa proses pernafasan untuk menjalankan proses fotosintesis bagi menghasilkan makanannya sendiri. Yang terakhir ialah mengimbangkan alam sekitar. Kempen 3R ini juga telah menyedarkan para peserta bahawa betapa pentingnya menjaga alam sekitar supaya keseimbangan alam sekeliling dapat dikekalkan. Dengan ini, para peserta menjadi lebih cakna dan lebih menghargai alam sekitar sekaligus dapat mengelakkan kemusnahan yang memudaratkan ekosistem alam sekeliling. Hai, nama saya Nurul Adila. Kad matrik saya bernombor S56804.
Dan saya akan membuat kesimpulan mengenai aktiviti yang dapat kita buat dengan mengamalkan 3R. 3R. Kita dapat mengelakkan daripada membazir sumber-sumber di dunia. Kehilangan sumber-sumber pada akhirnya dipanggil sumber-sumber terbatas. Sebagai contoh, jumlah minyak adalah terhad di mana daripadanya kita boleh buat plastik dan biji aluminium bagi membuat tin minuman. Dengan mengamalkan 3R, kita dapat menjimat sumber-sumber terbatas pada masa hadapan, di samping dapat mengurangkan jumlah pembaziran. Sebagai contoh, 3R yang terdiri daripada reduce mengajar kita untuk mengurangkan pemakaian beg plastik. Kemudian dengan reuse, kita dapat menggunakan barangan yang diguna semula untuk kegunaan lain seperti barang di dalam botol kaca. Akhir sekali ialah recycle dengan mengitar semula barang-barang agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.